Allahu 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 عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam yang berbahagia ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama menunaikan solat fardu maghrib yang telah disempurnakan dengan cara berjamaah, dan pada masa yang sama kita berpeluang meneruskan kuliah maghrib bulanan kita pada malam ini. Mudah-mudahan hasil daripada pertemuan ini kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi perbahasan kita berkaitan dengan kitab Munyatul Musalli yang insya-Allah akan membincangkan kepada kita berkaitan dengan hukum hakam secara khusus dalam perbahasan berkaitan dengan ibadah solat. Tetapi sekarang kita berada di penghujung kitab ini, ada dimuatkan kepada kita berkaitan dengan tatmimul faedah, penyempurnaan faedah yang menceritakan kepada kita berkaitan dengan sultan, raja. Sultan ataupun raja adalah bayangan Allah di bumi ini yang telah kita bincang sebelum ini. Jadi insya-Allah malam ini kita sambung lagi berkaitan dengan raja ataupun pemerintah perlu bermuhasabah dan melaksanakan kebenaran. Sultan, raja, pemerintah yang sedang memerintah perlu bermuhasabah dan melaksanakan kebenaran. Lebih lagi sebagai pemerintah, kerana sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bagi tahu an-nasu ala dini mulukihim, manusia itu terletak di bawah agama pemimpin-pemimpin mereka. Sejauh mana fahamnya pemimpin tentang bidang agama, tentang urusan agama, sejauh itulah rakyat jelatanya akan dibina dengan kefahaman-kefahaman agama itu, hasil daripada agama yang dipahami, yang dihayati oleh pemimpin-pemimpin sesebuah negara. Malam ni bukan nak cerita bab politik ni tuan-tuan. Masyarakat kita bila mana sebut pemimpin, dia jadi rasa ustaz tak boleh cerita benda ni dalam masjid, dalam surau. Itu satu pandangan yang salah, yang bercanggah dengan kefahaman yang sebenar. Dengan sebab fahaman yang macam itulah yang menjadikan masyarakat kita tidak terkedepan, menjadikan masyarakat kita ketinggalan. Dengan sebab apa? Dengan sebab Islam ini bukan hanya ditumpukan dalam urusan ibadah semata-mata, bukan hanya tumpuan dalam urusan solat, puasa, zakat dan haji semata-mata. Bahkan dalam semua urusan kehidupan kita, di sana Islam bersama-sama dengan kita. Islam mesti bersama dengan kita, agama mesti bersama-sama dengan kita. Di mana saja kita berada, dalam urusan apa saja sekalipun, mesti ada agama bersama dengan kita. Kita solat dengan sebab ada garis panduan dalam agama. Kita nikah kahwin, di sana ada hukum hakam dalam agama. Kita berjual beli, di sana ada garis panduan dalam agama. Apa lagi?
Semua ada kaitan dengan agama. Termasuklah dalam urusan agama ini melibatkan politik. Siapa yang kita nak lantik pemimpin dalam sesebuah negeri, sesebuah negara kita? Ada agama tak? Ada agama. Dan memang kita guna agama untuk nak tarik masyarakat, untuk beri kefahaman pada masyarakat supaya mereka ni faham nilai politik tadi berasaskan agama. Ada orang cakap, dia kata tak boleh ustaz guna agama untuk meraih undi. Salah. Kalau tak nak guna agama, nak guna apa kita? Nak tanya. Kalau tak nak guna agama, nak guna apa? Ada lagi? Ada jawapan selain daripada itu lah. Hak lebih tepat. Hak lebih tepat. Nak mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengurus kehidupan kita dunia ini, tak dapat lari dengan kita berpandukan agama. Sekalipun ia ni ada kaitan dengan urusan politik sesebuah negara, ada kaitan dengan agama. Walaupun orang cakap tak boleh guna agama untuk meraih undi, meraih sokongan, itu salah pandangan tersebut. Kenapa? Kerana dengan agama tersebut, bila mana kita cerita pasal agama, di sana masyarakat mula faham nilai-nilai Islam. Mereka tahu hukum hakam agama. Mereka dapat kenal pasti yang mana halal, yang mana haram, yang mana makruh, yang mana harus, yang mana sah, yang mana batal, yang mana boleh, yang mana tak boleh. Semua dapat dipahami. Maka masa itulah mereka dapat mengenal pasti dia ni boleh kita pilih, si fulan ini tak boleh kita pilih. Kenapa? Kerana berasaskan hukum zahir ketika itu, batang tubuh ini macam mana pakaian dia, akhlak harian dia, pergaulan dia, sejarah-sejarah lampau dia, semua bisa asli dia pada hukum zahir. Tapi dengan sebab hari ini kita mula bagi pencerahan dalam masyarakat, semua sudut dalam urusan kehidupan kita nak pastikan ianya kita bergaris pandukan kepada agama. Kena pandu pada agama. Pasal nak balik nanti dengan agama kan, kita minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup dengan cara kita beriman pada Allah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Semua dengan iman. Iman ini ada kaitan dengan agama. Kalau agama kita tidak sah, dia tak panggil iman. Tak ada kaitan dengan iman. Jadi sebab tu, dengan sebab agama kita agama yang diterima di sisi Allah. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Maka kita pun beriman, kita berdoa pada Allah. Kita kata, Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dengan iman, matikanlah kami dalam keadaan kami beriman, muliakanlah kami dalam keadaan kami beriman, masukkanlah kami dalam surga-Mu dalam keadaan kami benar-benar beriman kepada Allah. Semua ada kaitan dengan iman. Tiba-tiba dalam urusan politik, tak boleh ni ustaz. Pelik je kita lagi ni. Takkan dalam bab solat saja. Semua bab kita kena berpandukan kepada nilai-nilai agama. Sebab kalau semua orang faham nilai agama, maka pasti pemimpin-pemimpin yang akan dilantik itu semua ni dia akan tengok balik siapa yang nak dilantik ketika itu. Asas kita nak lantik sebuah kepimpinan ialah asas takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin yang betul-betul bertakwa pada Allah, pemimpin yang berani cakap, berani tegur secara segala perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat, dia berani bercakap, berani menegur. Kena macam tu. Sekalipun dia berdepan dengan terpaksa hilang jawatan, terpaksa korban nyawa, terpaksa segala-galanya demi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena macam tu. Tapi nampak raya zaman kita hari ni susah nak cari yang macam ni. Susah kan? Susah. Pasal apa? Pasal semua nak jaga periuk nasi. Semua nak jaga periuk nasi. Takut hilang jawatan. Sebab tu kita kena tengok contoh-contoh yang baik nisbah kepada negeri kita ni. Kalau tuan-tuan ingat, Allah yarham Mufti nama apa? Datuk Ishak Baharu. Satu ketika dahulu, ni antara tokoh agamawan yang betul-betul
menggunakan agama betul-betul kerana Allah Subhanahu wa taala. Berani kerana benar, takut dengan sebab salah, tuan-tuan. Tapi dengan sebab benar, apa benda nak takut, tuan-tuan? Kena bercakap betul-betul. Sekalipun hilang jawatan, memang hilang jawatan kan? Jawatan hilang. Berani bercakap, berani tegur kerajaan ketika itu. Kenapa? Kerana bila mana kerajaan bercanggah dengan syariat Allah, maka masa itu mufti yang bidang tugasnya sebagai penasihat kerajaan bahagian agama, maka dia kena bercakap halal ke, haram ke, kena batang tubuh sendiri ke, kena batang tubuh pemimpin ke, orang bawahan ke, pertengahan ke, semua tidak ada pilih nasib ketika itu. Kalau ada semua jenis macam tu bersatu hati, tuan-tuan, aman negara kita hari ini. Tapi dengan sebab, tuan-tuan, ada golongan-golongan munafik, golongan-golongan zahir. Zahirnya nampak pakaian orang beriman, tutup mata orang beriman, tetapi dalamnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, demi pertahankan jawatan, demi pertahankan wang ringgit, demi pertahankan habuan-habuan dunia yang ditawarkan. Ni zaman kita hari ini, tuan-tuan. Macam mana? Nombor hasabah diri, tuan-tuan. Saya tak cakap ni, tuan-tuan, ada kitab depan ni, tuan-tuan. Tuan-tuan nak marah, tuan-tuan marah pengarang kitab ni, tuan-tuan, marah pengarang kita. Tak apa. Tu dia. Ini tajuk asal dia, tuan-tuan. Okey. Tapi kita dah bahas sini ni. Dah baca sini. Baca dah sebelum ni. Sebelum ni dah baca. Malam ni kita pergi kepada raja perlu bermuhasabah. Di sini. Raja ni bukan sultan saja, tuan-tuan. Maksud pada raja ni semua jenis pemerintah. Siapa? Perdana Menteri, agung, sultan, termasuk ahli parlimen, termasuk siapa lagi? Termasuk ada rumah jaya kita sekali. Saya pernah juga, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dikategorikan sebagai pemerintah di level kita lah, yang kita bawah bidang kuasa kita. Kenapa? Pertama sekali ada muhasabah. Nabi kata hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzan. Muhasabah di kamu sebelum kamu dimuhasabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa zinu a'malakum qabla an tuzan. Timbang-timbanglah amalan kamu, baik buruk dalam kehidupan kamu itu, sebelum kamu ditimbang-timbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala suatu hari nanti. Hari ini tak apa kita buat timbang-timbang sendiri. Kenapa? Kalau kita tahu kita ada buat silap, ada ruang masa untuk kita taubat kembali kepada Allah. Itu penting muhasabah sebelum mati. Tapi kalau kita dah lepas duduk di alam akhirat, kita dah lepas di kehidupan selepas pada mati, pada hari itu kata Allah, hari itu, hari bila mana ditimbangkan amalan kita ketika itu kata Allah, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada manfaat oleh harta benda dan anak pinak kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang sejahtera. Itu kata Allah. Tak ada manfaat harta benda dan anak pinak, kekayaan pangkat darjah tidak ada, kemewahan tidak ada erti lagi ketika itu, keturunan yang hebat tidak ada erti lagi ketika itu, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir kata hati yang salim dengan maksud hati yang khalian anis syirki, mati dalam keadaan sunyi daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak macam tu. Kita nak bila mana di mahkamah Qadi Rabbul Jalil nanti kita antara orang yang sunyi daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak macam tu. Kita kembali dalam keadaan suci bersih daripada dosa dan noda, suci bersih daripada perbuatan maksiat, mati dalam keadaan amalan ibadah kita cukup untuk
berkelana seorang diri di alam barzakh nanti, untuk hidup seorang diri nanti. Sebelum hari kebangkitan kita berkelana seorang diri, tuan-tuan. Kena macam tu. Jadi sebab tu, tuan-tuan, semua perkara ni asasnya duduk pada orang yang memimpin kita. Siapa? Pemimpin kita. Mula daripada hak tertinggi sampai pemimpin-pemimpin di peringkat bawah. Semua kita nak lantik pemimpin ni, biar pemimpin-pemimpin yang boleh berlapang dadu, yang boleh terima bila mana orang tegur. Salah silap pemimpin, dia boleh terima. Pasal apa? Sebelum dia dihitung depan Allah, dia kena hitung, biar rakyat dia kritik dia, muhasabah dia. Tegur-tegur tu benda biasa. Ni baru tegur sikit, lucut jawatan sahabat tu. Baru tegur sikit je, tak sampai 24 jam kan, lucut jawatan. Zaman kita hari ni benda macam ni, pemimpin tak boleh nak ditegur tu. Sedangkan di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, bila mana dilantik sebagai khalifah, dia kata bila mana aku laksanakan ketaatan pada Allah ketepatan dengan syariat, maka sokonlah aku. Bila mana aku berjabah dengan syariat, cegahlah aku, kata Sayyidina Umar. Ada zaman kita hari ni cakap macam tu, susah nak jumpa hari ni. Berani tegur, salah tegur. Kalau betul, sama-sama kita perjuangkan yang betul. Tengok. Dan tugas memimpin selain dia kena muhasabah diri, dan dia kena melaksanakan kebenaran. Segala tindak tanduknya mestilah berasaskan kebenaran. Tidak ada yang lebih benar dalam kehidupan kita ni, tuan-tuan. Tindak tanduk kita, tuan-tuan, nak tahu betul salah, tuan-tuan, panduan dia ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Bila mana tindakan kita tu betul dengan Quran Sunnah, itu betul. Bila mana cara pembawaan kita tu bertepatan dengan syariat Allah, Quran dan Sunnah, maka itu benarlah tu jawab dia. Kalau bertambah dengan Quran Sunnah, maka itu salahlah tu jawab dia. Senang, tuan-tuan. Pasal benda dah ada, hukum hakam dah ada. Ikut dia dari panduan yang sedia. Tiba-tiba kita hari ni hak dah ada, tak nak guna, tiba-tiba guna ya bukan daripada asas panduan yang sebenar. Ini masalah zaman hari ni. Sebab tu kita tengok masalah yang melanda negara kita, melibatkan judi, melibatkan zina, melibatkan jenayah, makin hari makin tinggi peratusan. Pasal apa? Pasal menepikan syariat. Jalan keluarnya tak ikut syariat Allah, maka kita berdepan dengan suasana yang sempit pada hari ini. Masalah demi masalah menimpa negara kita. Anak isteri kita tidak bebas pada hari ini, nak keluar rumah pasal takut pada hari ini. Rompak sana, ragut sini. Pasal apa? Pasal hukum Allah tidak dilaksanakan dengan cara yang baik. Al-Quran semata-mata dibacakan, dipertandingkan, tapi tak diguna pakai sebagai rujukan menyelesaikan masalah. Lala sekali kita berdepan dengan suasana kehidupan yang sempit pada hari ini. Judi berleluasa dalam kawasan Ampang ni, tuan-tuan. Kita dapat kenal pasti malam Khamis lepas kita ada buat solat hajat dan bacaan Yasin perdana di masjid tempat saya. Selamatkan Ampang daripada judi dan maksiat, kerana kita dapat tahu dalam kawasan Ampang ini, tuan-tuan, ada pusat judi yang terbesar dalam negeri Selangor, tuan-tuan. Antaranya berada di kawasan Ampang, tuan-tuan. Yang jadi dalamnya, tuan-tuan, seorang Antan Seri, tuan-tuan. Bukan sebarangan orang. Kau Allah mampu ajar kita. Seorang Antan Seri, tuan-tuan. Keuntungan judi ni, tuan-tuan, dapat kita kenal pasti, tuan-tuan, 1 juta sehari, tuan-tuan, berlaku dalam kawasan Ampang. Pasal apa berlaku macam ni, tuan-tuan? Kerana ini, tuan-tuan, inilah antara bahaya dengan sebab kita tidak kembali pada Allah dalam semua kehidupan kita. Kita ambil dalam bab-bab tertentu, kita ambil dalam bab solat, dalam bab puasa, dalam bab zakat, tapi kita tak ambil dalam bab-bab yang lain. Kita ambil, kita terima dalam bab ibadah, tiba-tiba dalam bab lain kita tak nak terima. Ini masalah. Semua benda ni, tuan-tuan, ada kaitan dengan kita semua. Pasal apa? Pasal kita yang tukar lantik menteri-menteri yang sedang mentadbir pada hari ini negara kita, tuan.
Tapi kalau kita dah buat yang terbaik dan kita dah lantik orang yang terbaik tapi tidak sampai kepada maklumat yang sepatutnya lagi, kita perjuangkan lagi. Paling kurang kita dah ada usaha dan ikhtiar. Usaha kena ada kan, walaupun lambat menang tak apa. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tak nak tanya menang tak menang. Perjuangan kita nak Allah Ta'ala tak nak tanya menang ke kalah. Allah Ta'ala nak tanya kamu buat kerja tak untuk agama Allah. Mana sumbangan kamu untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mana? Kena tanya diri kita masing-masing. Kena tanya. Pasal yang mentadbir negara ni siapa lantik? Kita kat Allah ni lantik kan? Silap tuan-tuan lantik tuan-tuan. Maka tuan-tuan kena jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tuan-tuan berani nak menjawab di hadapan Allah, silakan buat. Tapi kalau kita rasa takut nak jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berpandukanlah diri kita dengan asas Al-Quran, berpandukanlah dengan asas agama tuan-tuan. Lantiklah tuan-tuan orang-orang yang kenal, orang yang kita kenal pasti dia akan melaksanakan hukum Allah di atas muka bumi ini. Walaupun cara hatinya, waktu tuan-tuan boleh cari sendiri. Kalau saya cerita sini, salah tuan-tuan dalam etika menyampaikan ceramah, salah. Cuma sekadar saya bagi garis panduan macam tu, tuan-tuan repotlah kat jahil tuan-tuan, tak lekat tuan-tuan ya. Tak ada masalah tuan-tuan. Saya tahu pasal kita dalam tu juga. Tak ada masalah. Kita tengok sayugianya bagi raja-raja yang mengingatkan diri, sayugianya bagi raja-raja, bagi pemerintah-pemerintah mengingatkan dirinya dan bermuhasabah dengan ayat Al-Quran ini. Raja-raja, pemerintah-pemerintah, pembesar negeri, pembesar negara, pembesar dalam masyarakat kena muhasabah diri sama sekali dengan ayat Al-Quran yang akan kita bacakan ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Wahai Daud, sesungguhnya kami jadikan engkau sebagai khalifah di bumi, maka hendaklah kamu menghukum di kalangan manusia itu dengan hukum yang sebenar, dan jangan menurut hawa nafsu yang menyebabkan kamu sesat dari jalan Allah. Pengarang kitab kita ni kata semua jenis pemimpin, sama ada pemimpin di peringkat bawah, pemimpin yang memimpin negeri, pemimpin yang memimpin negara, ambil peranan muhasabah diri dengan berpandukan ayat Allah dalam surah An-Sad ayat 26 yang berbunyi, wahai Daud, sesungguhnya kami jadikan engkau sebagai khalifah di bumi, maka hendaklah kamu menghukum di kalangan manusia itu dengan hukum yang sebenar, dan jangan menurut hawa nafsu yang menyebabkan kamu sesat dari jalan Allah. Semua jenis pemimpin kena menghukum dengan hukum yang sebenar. Mana hukum sebenar? Hukum yang sebenar ni tuan-tuan, hukum yang berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu hukum yang sebenar. Tidak ada hukum yang lebih benar selain daripada hukum yang berpandukan pada Al-Quran dan Sunnah. Lari daripada hukum Quran Sunnah, lari daripada panduan syariat, maka itu menjadi penyebab kita dah terjerumus kepada lembah kebinasaan dengan sebab terikut-ikut hawa nafsu. Lari daripada Quran Sunnah, maka tu dia panggil kita dah terikut dengan hawa nafsu kita, menjadi penyebab kita dihumbat ke lembah kebinasaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana dengan kita hari ini tuan-tuan? Tu yang tak jumpa punca masalah tuan-tuan. Tutup lubang ni ada lubang, tutup lubang ni tu nak ada lubang. Tak selesai masalah. Pasal apa? Pasal hukum tuan-tuan tak ikut hukum Allah yang sebenar. Masjid lepas satu-satu naik, surah lepas satu-satu naik,
hukum Allah masih lagi belum dilaksanakan dengan cara lebih menyeluruh. Lala sekali kita masih lagi berdepan dengan kehidupan yang sempit. Allah Ta'ala menyatakan pada kita berkaitan dengan bila mana kita ni lari daripada peringatan Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah, dan barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, berpaling daripada Al-Quran, berpaling daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Dunia yang sempit jadi tengah. Sempit jadi. Duit banyak tak cukup dah. Pangkat besar tak pernah rasa selesa tengah. Sempit kehidupan tengah. Tak seronok jadi kehidupan. Buat ni tak kena, buat ni tak kena. Berjalan tuan-tuan. Dalam sekali bercakap pun jadi macam mana nak cerita hari ni. Pemimpin bercakap hari ni macam budak tak sekolah. Tuan-tuan, aku boleh faham tu. Istilah ni tuan-tuan, istilah. Bukan pemimpin negara kita je, pemimpin hari ni. Kadang-kadang kita tengok tuan-tuan, jawapan-jawapan yang diberikan seolah-olah apa tuan-tuan? Seolah-olah melepaskan batuk di tandu. Daripada tak cakap, cakap. Duit ni datang daripada mana? Siapa yang bagi? Lala sekali tak tahu nak jawab tuan-tuan. Masuk akaun peribadi pula. Lala sekali ni benda salah tuan-tuan. Duit ni tuan-tuan salah. Tambah-tambah lala sekali. Terlepas cakap kau memang betul-betul nak cakap kau, ataupun ada orang tukang suruh cakap kau, tak perlu Allah Allah tuan-tuan. Kedudukan sebenar. Lala sekali duit tu dia kata duit derma. Orang bagi derma. Derma ni tuan-tuan, dalam Islam tuan-tuan, ada golongan-golongan yang harus terima derma, ada golongan tertentu yang haram terima derma. Golongan tertentu harus terima derma, ada golongan tertentu haram terima derma. Antara golongan yang haram terima derma tuan-tuan, iaitu para hakim. Pasal apa haram terima derma? Pasal takut-takut dengan sebab kita bagi derma, kita bagi hadiah pada dia, lala sekali boleh mempengaruhi keputusan kehakiman. Takut-takut musim perang kita bawa beriak pergi rumah dia. Musim rambutan kita bawa rambutan pergi rumah dia. Lala sekali satu masa satu ketika kita terlibat dengan satu kes yang jadi hakimnya ialah orang yang pernah kita bagi buah beriak kepada dia. Ni kita cerita bercakap ampun tak ada. Maka hukumnya haram. Kita hulurkan buah tersebut kepada hakim, dan hakim tu haram terima buah tersebut. Kenapa? Kerana takut-takut khawatir mempengaruhi keputusan penghakiman. Haram perbuatan tersebut. Boleh? Yang kedua, antara golongan yang haram terima hadiah, iaitu siapa? Para qadi. Ni ada kaitan dengan hukum hakam juga. Takut-takut benda. Takut-takut ianya mempengaruhi ketetapan hukum yang telah diperbincangkan. Takut. Antara lain lagi siapa? Orang yang haram terima hadiah, orang yang haram terima sedekah. Siapa dia? Siapa dia? Iaitu pembesar-pembesar tertinggi di dalam masyarakat. Haram terima tuan-tuan. Lala sekali hari ni pusing sana, pusing sini, lala sekali hantar balik tuan-tuan. Hantar balik tuan-tuan. Malu company tuan-tuan. Inilah suasana negara kita pada hari ini tuan-tuan. Sebab tu kita kena berhati-hati tuan-tuan. Berhati-hati kita nak lantik pemimpin. Maka tuan-tuan muhasabah diri elok-elok, renung elok-elok. Takut-takut tuan-tuan pisang berbuah-buahan. Sepatut pisang orang buah. Sekali je berbuah tuan-tuan. Biar berbuah sekali je. Jangan bagi pisang berbuah sampai 2-3 kali. Jangan sampai kita ni dipatut ular yang sama di lubang yang sama. Biar sekali cukuplah kita jadikan satu iktibar dalam kehidupan kita. Yang lalu tu lalulah, yang dah sudah tu sudahlah. Kita balik kepada jalan, kepada nilai-nilai Islam yang sebenar. Kena macam tu. Kita tengok. Antara orang yang mengikut hawa nafsu itu ialah
Apa benda tu? Jika dua orang berbantahan atau berkelahi di hadapan antara orang yang mengikut hawa nafsu, itu ialah jika dua orang yang berbantahan atau berkelahi di hadapan, ia membenarkan orang tertentu yang dikasihinya. Tengok dua orang yang berkelahi, bergaduh, tiba-tiba dia membenarkan orang yang dikasihi. Ini salah. Tak boleh jangan dengan sebab kita kenal dia, kita pun memenang. Walaupun dia menang, kita pun duduk sebelah dia. Kebenaran ni tuan-tuan, dia tak kira menantu kita ke, anak kita ke, isteri kita ke, tak kira. Kalau benar tetap benar, salah tetap salah. Sebab tu Nabi SAW pernah bagi tahu, kalau Fatimah binti Muhammad itu mencuri, nescaya aku akan potong tangan Fatimah binti Muhammad itu. Fatimah ni anak siapa? Anak Nabi. Siapa nak potong tangan? Nabi nak potong tangan Fatimah. Walaupun anak anda sendiri, hukum tak kena, tuan-tuan. Dia tak kena siapa, tuan-tuan. Tidak ada pilih kasih. Sebab tu, tuan-tuan, benda-benda macam ni dia ambil kira dalam Islam. Antara orang yang mengikut hawa nafsu ialah jika dua orang berbantahan atau berkelahi di hadapannya, ia membenarkan orang tertentu yang dikasihinya. Dia sokong orang yang dia sokong, walaupun orang yang dia sokong ketika itu betul-betul buat salah. Sebab tu jangan kita pada hari ini menegakkan benang yang basah. Betul tetap betul, salah tetap salah. Kena macam tu, tuan-tuan. Hari ini baru di dunia, tuan-tuan. Kalau kita hari ini di dunia kita buat macam ni, boleh pusing-pusing dunia, tuan-tuan. Balik akhirat boleh pusing ke? Tak boleh pusing di akhirat besok, tuan. Baru nak cakap bohong sikit, Allah Ta'ala sebut terus dalam Al-Quran, tuan-tuan. Dalam surah Yasin yang kita duk baca malam Jumaat. Orang Melayu baca malam Jumaat. Sepatutnya tak kira malam apa, boleh baca. Jumaat ke Sabtu ke Ahad boleh baca, tuan. Pagi ke petang ke malam, anak baca, tidak masalah. Kita baca al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita dah baca, tuan-tuan. Pada hari itu, bila hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, kami cop mulut-mulut mereka itu, kami tutup mulut mereka itu. Bila tu? Ulama tafsir pernah bincang perkara ni. Bila ditutupkan mulut, bila mana mulut ditanya dengan salah satu perkara dan mulut-mulut nak cakap bohong seperti mana mereka berbohong di dunia dulu. Diikut tradisi pembohongan dunia dulu, sepatutnya dia cakap benar, tapi mulut nak ikut seperti mana dia cakap bohong dunia dulu. Dia petang balik isu sebenar. Maka bila mana nak cakap bohong, kata Allah, nakhtimu ala afwahihim, kami cop mulut mereka itu, kami tutup mulut mereka itu. Last kali ketika itu mulut tak boleh nak cakap. Bila mana mulut tak boleh cakap, wa tukallimuna aydihim, yang boleh cakap ketika itu ialah tangan-tangan mereka. Yang jadi saksi ketika itu siapa? Wa tashhadu arjuluhum, yang jadi saksi ketika itu ialah kaki-kaki mereka itu. Dalam Al-Quran, dalam hadis, kalau sebut mana-mana anggota, mewakili anggota yang banyak, dan sebut lidah boleh cakap, sebut kaki boleh, sebut tangan boleh cakap, sebut kaki boleh cakap jadi saksi. Bukan sekadar dua anggota ni saja boleh cakap, bahkan semua anggota lain suruh jadi saksi depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelima boleh cakap, bukan kaki saja, kelima boleh cakap, lidah boleh cakap, semua anggota boleh cakap di hadapan Allah. Semua boleh cakap. Bima kanu yaksibun, menjadi saksi tentang apa yang mereka itu usahakan masa dunia dulu. Tak boleh lepas kan? Tak boleh nak lepas tu. Hari ni boleh lepas lagi kan? Pusing sana, dulu sini, kejap mata sekejap, bawah meja, atas meja, terbalik dengan meja pun ada kan? Ada sampai hari ni. Pasal apa? Dunia tanpa sepadat, kan? Dunia kita hari ni dah masuk dalam hati kita. Umat manusia sanggup buat apa saja walaupun ianya bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalah kita hari ni, kan? Kita tekan lebih-lebih sikit. Ustaz ni lebih-lebih lah budak. Ini bukan cerita lebih-lebih, kan? Nada saya ni nak
Kerana itulah Nabi Sulaiman alaihi salam, kerana itulah Nabi Sulaiman alaihi salam diluncurkan kerajaan. Keadaan demikian berlaku apabila ada beberapa orang manusia, anak lelaki negeri bagi isteri Nabi Sulaiman, yang bernama Jarad, membuat pengaduan. Nabi Sulaiman dan orang-orangnya membuat pengadilan, tetapi kerana terlalu kasih kepada isteri keduanya itu, lalu diberi hukuman membawa kemenangan kepada anak negeri Jarad, maka dikenakan bala terhadapnya dengan dilucutkan kerajaan. Tengok, Allah Ta'ala bayar cash. Hukum ni tuan-tuan, kita tak boleh berpihak kepada mana-mana, walaupun orang-orang yang kita kasih, walaupun orang yang kita cinta, sekalipun melibatkan orang tidur sebantar dengan kita, isteri kita, tak boleh. Kalau betul ke tak betul, salah ke tak salah, kena macam tu tuan-tuan. Jangan dengan sebab dia anak kita pejam mata, boleh macam tu? Tak boleh, tak boleh. Anak kita, isteri kita, suami kita, mak ayah kita, siapa saja yang ada kaitan dengan kita sekalipun, tak boleh kita pejam mata dalam melibatkan hukum. Tak boleh. Kena hukum. Berhukumlah kamu dengan adil, kata Allah. Fahkum bainahum bainan nas an tahkumu bil adl. Hendaklah kamu menghukum di antara manusia dengan cara macam mana? Dengan hukum Allah. Hukum Allah, hukum mana? Hukum yang adil. Tak ada hukum yang adil lagi kecuali hukum itu, hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena macam tu. Seterusnya, raja hendaklah sentiasa menasihati rakyat. Pembesar-pembesar masyarakat yang terdiri daripada pemimpin-pemimpin negara, tak kira lah atas nama raja, atas nama sultan, atas nama jemaah menteri, atas nama perdana menteri, atas nama siapa saja tanda pangkat darjat yang diperoleh, jawatan-jawatan yang diterima. Kata pengarang kitab ini, pemerintah ataupun raja hendaklah sentiasa menasihati rakyat. Kena banyak menasihati rakyat. Sebab tu pemerintah ni tanda, kita kena latih orang yang boleh menasihati. Dia ni jadi idola dalam masyarakat, kena jadi ikutan dalam masyarakat. Hari Jumaat dia kena duduk atas, duduk boleh khutbah duduk atas, dia boleh jadi imam, dia boleh berkhutbah dan seumpama. Ini baru betul tanda. Antara contoh ada dalam ini tanda berlaku di negara Brunei Darussalam pada hari ini. Sultan sendiri hari Jumaat naik khutbah. Ini kita nak macam tu. Sultan sendiri hari Jumaat dia boleh naik khutbah. Perdana Menteri kita berapa kali naik khutbah tuan-tuan? Tuan-tuan, tanya balik. Kena tanya benda-benda macam itu. Orang yang kita lantik jadi menteri besar, tuan-tuan, kita nak biar dia bukan sekadar dia boleh mentadbir negeri, dalam bab keuangan, dalam bab ekonomi, bukan pada itu, bahkan dia boleh membimbing kita ke arah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari Jumaat sebagai hari raya mingguan, sekali-sekali pemimpin naik khutbah Jumaat, sekali-sekali pemimpin jadi imam solat Jumaat, sekali-sekali dia datang ziarah tempat kita, Allah dia jadi imam tu. Biar macam tu. Kena macam tu tuan-tuan nak lantik. Boleh? Lantik orang jadi imam ni gambaran apa tuan-tuan? Gambaran orang itu, orang yang orang kita nak lantik jadi pemimpin ni, orang yang paling takut kepada Allah. Dalam ramai-ramai dalam masyarakat, kita anggap dia ni orang yang takut pada Allah, orang yang dekat dengan Allah. Bila mana orang yang dekat dengan Allah, masa itulah tidak akan berlaku pucuk amanah, tak akan berlaku pucuk amanah. Pasal apa? Pasal dia takut pada Allah. Orang yang tak takut pada Allah, tuan-tuan, masa itulah kita bagi amanah, maka dia pucuk amanah. Jadi macam tu kan. Azan. Kita tenangkan keadaan dengan kita bagi laluan kepada laungan azan. Silakan. Silakan.
Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Raja hendaklah sentiasa menasihati rakyat. Pemimpin hendaklah sentiasa menasihati rakyat. Pemerintah hendaklah sentiasa menasihati rakyat. Orang duduk di bawah pentadbiran kekuasaan. Kata Maqal bin Yasar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan mencium bau syurga seseorang hamba yang diberi peluang memelihara rakyat tetapi tidak diberi nasihat kepada. Kata Maqal bin Yasar, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata tidak akan mencium bau syurga orang-orang yang dilantik sebagai pemimpin, tiba-tiba dia tak guna peluang dia sebagai pemimpin untuk menasihati rakyatnya. Orang macam ni bila mana dilantik pemimpin, dia tidak menasihati rakyat ke arah kebaikan, tidak ada kerja amal ma'ruf nahi munkar. Maka kata Maqal bin Yasar, apa yang didengari daripada sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang seumpama ini tidak akan mencium bau syurga. Bau syurga pun tak boleh cium tuan. Bau syurga ni tuan, sebelum sampai ke syurga 500 tahun sebelum sampai ke syurga tu dah bau syurga tu. Semerbak bau kasturi 500 tahun sebelum sampai masuk ke syurga itu dah mula bau semerbak bau kasturi. Maka golongan yang dilantik sebagai pemimpin, tiba-tiba dia tak guna platform sebagai pemimpin untuk menasihati rakyat jelaka ke arah ketaatan pada Allah, ke arah beriman, ke arah ketakwaan pada Allah. Pemimpin tersebut ketika itu tidak akan mendapat bau syurga. Syurga pun tak boleh bau pun. Nak masuk syurga macam mana? Kalau bau pun tak boleh. Sedangkan bau syurga tuan-tuan, mula rasa bau bulu terhidu baunya daripada jarak 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan tu dah bau syurga. Maka pemimpin yang tidak guna platformnya sebagai pemimpin untuk menasihati masyarakat dengan nilai Quran dan hadis, menasihati masyarakat ke arah ketaatan pada Allah, maka mereka tidak akan mendapat mencium bau syurga. Masuk syurga boleh tak kalau tak cium? Kalau tak cium tuan-tuan, mana mungkin nak masuk syurga tuan-tuan? Sedangkan bau syurga ni 500 tahun tu dah bau dah. Sebelum masuk syurga 500 tahun tu dah bau dah. Cuba kita bayangkan. Jadi sebab tu benda ni bukan benda kecil ni tuan-tuan. Bukan benda main-main ni tuan-tuan. Kita tengok lagi. Menurut riwayat, pada suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memerintah sesuatu urusan kaum muslimin tetapi tidak menasihatkan mereka seperti ia menasihatkan isi rumahnya, maka ia menyediakan tempat di dalam neraka. Tuan-tuan, orang yang dilantik sebagai pemimpin, dia kena menasihati masyarakatnya seperti mana dia menasihati isteri-isterinya dan anak-anak di bawah jagaan. Dia kena nasihat macam tu. Dia kena nasihat masyarakat rakyat jelata ni sama seperti mana dia menasihati isterinya di rumah, anak-anak di bawah satu bumbung dengannya di rumah. Kenapa? Kerana ianya bawah bidang kuasa. Kerana Allah Ta'ala dah bagi pengetahuan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Kata Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah Ta'ala kata macam mana, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu. Maksud ahli keluarga di sini bukan semata-mata anak dan isteri kita, bukan semata-mata orang yang bergelar anak, orang yang bergelar isteri, bahkan orang yang duduk di bawah jagaan kita. Siapa? Pembantu rumah kita, pekerja-pekerja kita. Kita sebagai majikan
kita tadi. Kena jaga macam mana? Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan orang-orang di bawah jagaan kamu, ahli keluarga kamu, daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya nak jaga daripada azab neraka Allah, nak selamatkan diri daripada azab neraka Allah, wajib kita berpandukan kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib berpandukan pada Al-Quran dan Sunnah. Tak boleh kita menghukum dengan cara kita sendiri, dengan undang-undang kita sendiri. Tak boleh. Haram perbuatan tersebut. Kena jaga. Allah Ta'ala dah letak kemuncak kepada kita. Nak selamat diri daripada azab neraka Allah. Neraka macam mana? Waquduhan nas wal hijar. Kata Allah, bahan bakarnya terdiri daripada manusia dan batu-batu berhala. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah. Yang jadi tukang jaga neraka ni siapa dia? Kata Allah, yang jadi tukang jaga neraka ialah malaikat-malaikat yang keras kasar layanan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu iaitu para malaikat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu melakukan segala perintah Allah. Apa yang diperintahkan mereka buat. Tak pernah ingkar walaupun sepatah kata. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat, tukang jaga neraka dan kasar layanan. Sebab tu kena berjaga-jaga kita. Ni penting, tuan-tuan. Penting kita dengar kuliah maghrib, kuliah subuh, datang majlis-majlis macam ni penting, tuan-tuan. Penting. Biasa saya cerita benda-benda macam ni, tuan-tuan, di pentas-pentas, di luar masjid, 2 surah. Malam ni di dalam surah, malam ni. Pasal apa? Pasal ada rujukan. Sandaran ada, tuan. Tak ada siapa nak boleh petikai, tuan-tuan. Pasal ada depan, tuan-tuan. Sesiapa yang memerintah sesuatu urusan kaum muslimin tetapi tidak menasihatkan mereka seperti ia menasihatkan isi rumahnya, maka ia menyediakan tempatnya di dalam neraka, seolah-olah dia persiapkan diri untuk dihumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana, tuan-tuan? Waktu kalau orang tahu, tuan-tuan, kedudukan sebagai seorang pemimpin, tuan-tuan, dia takut nak terima jawatan, tuan-tuan. Takut nak terima jawatan. Pasal apa? Amanah. Waktu kita jangan minta jawatan, kecuali memang orang lantik kita, tuan-tuan. Kita tak nak tapi orang pilih kita. Orang tahu kemampuan kita. Maka masa tu, tuan-tuan, kita tolak, kita dah berhempah pula. Tolak sana, tepi sini, tuan-tuan. Tapi orang kata tak ada orang lain hak lebih layak kecuali Tuhan lah hak paling layak buat masa hari ni lah. Maka masa tu, tuan-tuan, walaupun kita tak nak tiba-tiba terlantik juga kita kena ingat yang lantik kita itu walaupun hakikat undian manusia, zahirnya undian manusia, hakikatnya siapa lantik? Allah Subhanahu wa ta'ala yang melantik kita. Masa tu Allah Ta'ala akan beri pertolongan kepada kita. Sebab tu jangan minta jawatan. Jangan minta jawatan, tuan-tuan. Jangan minta. Biarlah. Jangan kita anggap jawatan yang kita peroleh itu satu kemuliaan. Jangan. Jawatan yang kita dapat ketika itu, tuan-tuan, bukan satu kemuliaan, bukan tasyrif. Itu pun taklifan. Ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita tak nak, tuan-tuan. Tapi misbah pada hari ini, tuan-tuan, kalau tak ada orang lain, orang lantik kita juga, kalau kita tolak, tiba-tiba naik orang lebih teruk daripada kita, tuan-tuan, pada zahir, maka hukum wajib kita terima jawatan tersebut. Wajib kita terima jawatan tersebut. Pasal apa? Pasal kalau jatuh jawatan tersebut kepada orang yang tidak ada basic agama, kefahaman agama, besar kemungkinan dibawa bahtera tersebut ke lembah kebinasaan yang lebih teruk lagi, tuan-tuan. Maknanya dia ada fiqhul awlawiyat lagi. Sebab tu semua di dalam ruangan, dalam panduan kita beragama, panduan agama. Sebab tu kita dalam jemaah Islam, tuan-tuan, kita ada majlis syura ulama. Segala keputusan nak dibuat, tuan-tuan, diputuskan oleh majlis syura ulama. Siapa syura ulama? Bukan saya, tuan-tuan. Bukan saya. Majlis orang nak sampai pada majlis syura ulama ni, tuan-tuan, dia ada pengalaman, tuan-tuan. Latar belakang pengajiannya, tuan-tuan. Latar belakang pengajian
kesuciannya, dari segi sudut kewarakannya, tuan-tuan, dari segi sudut Quran, hadisnya, kaedah-kaedah, usul fiqhnya, barahnya, mantiknya, semua lengkap, tuan-tuan. Bukan sembarangan. Bukan seorang dua buat putusan. Syura ni ramai-ramai buat putusan. Dalam ramai-ramai itu seorang je tak puas hati, tuan-tuan. Tak puas hati. Keputusan tak boleh nak buat. Itu syura. Kalau ada 10 orang syura, tuan-tuan, 10 orang contoh ni, sebagai contoh, 10 orang ada nak buat, nak putuskan satu-satu perkara. Tiba-tiba dalam ramai-ramai tadi, tuan-tuan, ada seorang rasa keliru, tuan-tuan, maka keputusan tak boleh nak dibuat ketika itu, tuan-tuan. Berhenti, bincang balik, bincang, cari jalan keluar yang terbaik. Supaya apa? Supaya keputusan yang dibuat itu ialah keputusan sebulat suara, yang sudah tentu ketika itu mendatangkan keberkatan kepada dirinya dan masyarakat di bawah. Itu pentingnya kita pada hari ini. Pasal apa kita ambil syura ulama? Pasal, tuan-tuan, ulama ni, tuan-tuan, nak rujuk pada Nabi. Nabi tak ada zaman kita pada hari ini, tuan-tuan. Nabi kata al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu ialah pewaris Nabi. Maka yang memahami Quran, hadis, tuan-tuan, siapa dia? Ulama lah, tuan-tuan. Ulama. Maka kita bagi, tuan-tuan, ruangan kepada para alim, ulama, alim lagi alama, tuan-tuan, buat keputusan dengan kefahaman Islam yang sebenar. Kita di peringkat bawah terima keputusan, tuan-tuan. Itu baru betul, tuan-tuan. Tindakan kita tadi, tuan-tuan, perjalanan kehidupan tadi bila mana berpandukan pada Quran, hadis, maka masa itulah Allah Ta'ala akan bagi keberkatan kepada masyarakat umum, tuan-tuan. Yang akhirnya, tuan-tuan, negeri kita, negara kita sampai kepada matlamat yang sebenar, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kita nak macam tu. Kita nak negara yang aman, tentera. Dan pada masa yang sama Allah Ta'ala lebarkan keampunan kepada seluruh rakyat jelaka. Dengan sebab apa? Segala tindak tanduknya bertepatan dengan syariat. Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita semua. Pasal apa? Pasal kita dinaungi oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara tindakannya bertepatan dengan syariat. Masa tu Allah Ta'ala akan memberkati kita semua. Seterusnya, jangan meminta jadi wali. Jangan meminta jadi wali. Wali dengan maksud jangan meminta jadi pemerintah. Jangan meminta jawatan. Jangan meminta jawatan sebagai orang yang memerintah. Jangan. Islam tak bagi ruang tersebut, tuan-tuan, pada kita. Tapi ada orang jenis macam jenis tu macam banyak hari ni, tuan-tuan. Banyak hari ni, tuan-tuan, orang hak jenis minta jawatan, tuan-tuan. Sampai satu tahap dia cantak simpulan ini dengan sebab dia cerita keburukan, dia serang peribadi kawan. Pasal apa? Nak suruh nampak aib simpulan ini supaya nak suruh nampak baik dia. Ni banyak hari ni kan. Dia hentam simpulan ini, lepas tu nak suruh nampak kebaikan diri ni. Ni minta jawatan, tuan. Dia promosi gini diri sendiri. Nak promosi boleh kan? Biar orang lain promosi. Jangan kita tukang promosi. Macam tu. Jangan kita tukang promosi. Kita buat biasa. Buat biasa-biasa. Tampil dalam keadaan sebuah kekurangan. Pasal apa? Pasal kalau kita mengaku salah kita, tuan-tuan, Allah Ta'ala tutup aib kita, tuan-tuan. Tapi kalau kita, tuan-tuan, kita cerita hebat kita, hebat, lama-kelamaan Allah Ta'ala londehkan aib kita, tuan-tuan. Hebat, tak ada kurang kita. Sedangkan kita manusia biasa. Hak tak ada kurang ni siapa? Allah. Tapi kalau kita cerita hebat kita, hebat, seolah-olah kita ni terbaik, tuan-tuan. Ingat, tuan-tuan, dalam keadaan tersebut seolah-olah kita sedang membuka aib kita, tuan-tuan, di mata masyarakat, tuan-tuan. Kita tengok. Dan riwayat daripada Abdul Rahman bin Samurah, katanya Nabi SAW bersabda bagiku, janganlah kamu meminta menjadi wali. Maksudnya jangan meminta jawatan. Jangan meminta sebagai pemimpin. Jangan kamu meminta menjadi wali untuk memerintah manusia. Jika diberikannya kepada engkau tanpa meminta, kita tak minta, orang bagi pada kita. Orang bincang, dia kata ada beberapa calon penting. Tiba-tiba bincang lagi. Mula-mula bincang cara umum dalam masyarakat. Minta. Contohnya minta di peringkat kawasan cawangan kan, panggil mula-mula cawangan, hantar
Dekat Cawang ni siapa nak lantik sebagai apa? Wakil rakyat. Contoh. Hantar calon masing-masing. Ada berapa cawangan? Contohnya ada 30 cawangan. Hantar calon masing-masing. Tiba-tiba ada berapa calon? Ada 30 calon. Dalam 30 calon tadi mesyuarat pula. Mesyuarat. Bincang, cari yang mana yang terbaik. Cari yang mana terbaik. Lepas tu tinggal berapa orang? Tinggal 3 orang. Dalam 3 orang tadi cari yang mana paling terbaik. Bincang dari sudut latar belakang, pengalaman semua sekali, kewarakannya, semua bincang. Last sekali tinggal berapa orang? Tinggal seorang. Dalam keadaan kita sebagai calon tadi tidak mempromosi diri kita, biasa je kita. Tak ada apa-apa gitu. Orang bukan cerita untuk kita, tanda. Boleh? Kena macam tu. Jangan kamu minta menjadi wali untuk memerintah manusia. Jika diberikannya kepada engkau tanpa meminta, tak minta tiba-tiba, Allah Ta'ala bagi jawatan tersebut pada kita. Allah akan menolong engkau dalam menanganinya. Allah Ta'ala akan tolong kita, Allah Ta'ala akan support kita. Dan jika diberikannya kerana meminta, dapat jawatan dengan sebab kita minta jawatan, maka kata Nabi, diserahkan engkau bulat-bulat kepadamu. Tak ada benda, tuan-tuan. Maka kita buat kerja kita sendiri. Allah Ta'ala tak bagi pertolongan pada kita. Pasal apa? Pasal kita nak jawatan tersebut. Tapi kalau kita tak nak, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi. Mesyuarat, buat putusan, tuan-tuan. Nak lantik kita. Maka kita kena ingat, yang tolong kita ialah Allah. Kata Allah, wala yansurannallah man yansur. Demi sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan bagi pertolongan kepada siapa? Orang yang bagi pertolongan kepada Allah. Bila mana kita buat betul-betul kerana Allah, kita kena ingat, yang tolong kita bukan semata-mata manusia. Zahir manusia, hakikat yang tolong kita siapa? Allah. Allah yang tolong kita. Bila mana Allah Ta'ala tolong kita, tidak ada siapa yang boleh menghalang pertolongan Allah. Bila mana Allah Ta'ala memuliakan seseorang itu, tidak ada siapa yang boleh menduka citakan kita, menjatuhkan kita lagi ketika itu. Tapi bila mana Allah Ta'ala murkakan seseorang itu, tidak ada siapa yang boleh memuliakan seseorang itu lagi. Tengok, semuanya terletak di bawah kekuasaan tertinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia lemah, tuan-tuan. Kita serah segala urusan kita kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai penolong kita. Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beri pertolongan pada kita. Bila mana kita buat kerana Allah, masa tu Allah Ta'ala bagi pertolongan pada kita. Seterusnya, kelebihan adil. Kelebihan adil ni bulan depan sambung. Kelebihan sebagai pemimpin yang adil kita cerita bulan depan. Bulan depan kena panggil ramai-ramai. Kita nak cerita kedudukan kepimpinan yang adil, contoh-contoh terbaik dalam kepimpinan yang adil, supaya kita lebih jelas. Kita nak lantik pemimpin ni, garis panduan dia macam mana, tuan-tuan. Jangan dengan sebab dia ni kawan kita pun lantik. Dengan sebab dia pak saudara kita pun lantik. Tak, bukan kerana tu. Kita buat kerana Allah. Garis panduan tu ada disusun oleh para alim ulama. Kena macam tu, tuan-tuan, ya. Kita muhasabah diri. Tuan-tuan boleh tengok saya. Kalau ada salah silap, tuan-tuan boleh tegur, tuan-tuan. Ada salah silap, boleh tegur. Ustaz, kena turun sikit suara tu. Okey, akan datang saya perlahankan sikit suara. Kau lagi tinggi nak? Lagi tinggi. Lagi tinggi tak boleh tinggi dah. Takat tu tinggi, tuan-tuan. Kena macam itulah, tuan-tuan. Kalau betul sama-sama kita, tuan-tuan. Tapi kalau salah, tuan-tuan boleh tegur, tuan. Tapi syarat nak tegur, tuan-tuan, saya tak nak tegur-tegur kosong macam tu. Kena ada Al-Quran hadis sebagai sandaran. Syarat nak tegur, biar ada sandaran Quran hadis, baru saya terima. Kalau tegur kosong, tuan-tuan, habis masa. Boleh? Saya nak teguran-teguran tersebut biar ada landasan Quran hadis. Kan saya sebut di awal-awal tadi, semua gerak kerja kita panduan dia Quran hadis. Maknanya nak tegur pun kena ada panduan Quran hadis juga. Boleh? Tuan-tuan boleh tengok kitab tafsir macam mana, ayat mana, tuan-tuan boleh tegur. Tapi kalau tak jumpa, tak payah tegur. Boleh? Okey. Ada soalan? Silakan.
Okey. Kedudukan betulkan saf, rapatkan saf. Kalau saya cerita ni dalam mazhab Syafi'i ya, tak nak jawab dalam mazhab lain. Pasal apa? Pasal majoriti kita ni bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Kalau kita jawab bercampur aduk takut-takut ni macam-macam buat tu. Hak ni macam ni, hak ni macam tak selesai kau masalah, tuan-tuan. Dan majoriti dalam masyarakat kita pun mazhab Syafi'i, tuan-tuan. Dalam mazhab Syafi'i, cara rapatkan saf, tuan-tuan, tengok ujung tumit. Samakan tumit, rapatkan bahu. Samakan tumit di garis panduan, dari pandu dia, tuan-tuan. Samakan tumit dan tengok tumit belakang. Jangan samakan kaki. Samakan kaki tu tak betul, tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i. Itu bukan dalam mazhab kita Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, samakan tumit, rapatkan bahu. Dan kedudukan kaki kita bila mana kita berdiri dalam lebih kurang 1 jengkal, lebih kurang lah 12 cm lebih kurang. Pembaris anak-anak kita kan lebih kurang panjang dia, lebih kurang besar ni. Bukan suruh buka sampai besar tu, tuan-tuan. Rapat kaki sama kaki tu bukan dalam mazhab kita Syafi'i, tuan-tuan. Rapat kaki sama kaki, tuan-tuan. Besar jadi kakak kita, tuan-tuan. Macam tu. Kan ada buat macam tu. Tu bukan dalam mazhab kita Syafi'i. Dalam mazhab kita Syafi'i, buka kaki tadi lah lebih kurang macam tu, tuan-tuan. Lebih kurang 1 jengkal lebih sikit. Lepas tu kedudukan sama tadi belakang tu, iaitu sama tumit. Rapatkan bahu. Cuma benda ni, tuan-tuan, kadang-kadang tak berlaku. Pasal apa? Nak selesa. Nak selesa, tuan-tuan. Lepas ni kena buat lah, tuan-tuan. Samakan tumit, rapatkan bahu, tuan-tuan. Itu baru betul. Baru boleh bersatu hati. Ni kadang-kadang dalam bab solat pun tak bersatu hati dah. Nak bersatu hati di luar solat macam mana, tuan-tuan? Zaman Nabi dulu, tuan-tuan, Nabi tak mula dengan takbiratul ihram kecuali saf yang dibina ketika itu betul-betul penuh dan betul. Lebih lagi saf yang pertama. Makruh imam mula dengan takbiratul ihram dalam keadaan saf pertama belum penuh. Saf pertama belum penuh, dia pun Allahu Akbar. Saf tunggal langgar lagi. Makruh perbuatan tersebut. Pastikan dia tengok kanan, tengok kiri, penuh. Kalau ada tempat belum penuh, dia boleh buat arahan. Yang belakang penuhkan yang depan. Bunuhlah kalimah-kalimah mana. Imam masa tu dia ada kuasa besar. Boleh tegur. Sama juga dengan khatib atas mimbar ni. Khatib atas mimbar ni, tuan-tuan, walaupun dia tak minta izin dengan siapa-siapa yang mentadbir masjid surau, tuan-tuan, nazir dia tak minta izin, pengurusi dia tak minta izin, ahli jawatan kuasa dia tak minta izin, tapi hari itu dia bertugas, walaupun dia sebagai khatib jemputan, ada salah laku dalam surau, dia wajib tegur ketika itu. Ada orang dia tengah khutbah, tiba-tiba ada orang makan pisang, dia boleh tegur ketika itu, tak payah minta izin dengan pengurusi. Ada orang bercakap masa khatib khutbah, dia boleh tegur. Orang tu main Facebook masa tu, dia boleh tegur ketika itu, tak payah minta izin dengan pengurusi surau. Boleh? Kuasa besar. Tak dengar juga, lancar tongkat. Tapi jangan buat macam tu lah. Tak sampai tahap tu, tuan-tuan. Kalau tegur tu, orang boleh dengar tu, tuan-tuan. Pasal kita seorang cakap macam tu kan, semua orang dengar kan. Boleh? Kena macam tu. Cuma seleknya hari ni, tuan-tuan, dengan sebab baca teks, tuan-tuan. Kalau tak baca teks, tuan-tuan, kita ada ruang nak melihat sana sini. Tapi dengan sebab baca teks, kadang-kadang kita bertumpu pada teks. Teks ni idea orang, tuan-tuan. Tukang tulis tu tak apalah. Kita idea orang tulis, kita tukang baca. Kadang-kadang tersasul lah, itulah, inilah. Pasal apa? Pasal idea orang. Nak semua lancar, tuan-tuan, tak payah bagi teks. Selamat jawab dia, tuan-tuan. Saya masa belajar di pondok dulu tak ada teks, tuan-tuan. Saya masa belajar di pusat pengajian pondok selama 6 tahun di pusat pengajian pondok dulu, tak ada teks, tuan-tuan. Saya tanya teks bila dah 2 tahun berlalu, tuan-tuan, mengaji di pusat pengajian pondok. Tuan guru saya pilih, dia kata, "Entan hari Jumaat nanti naik khutbah." Saya tanya, "Teks khutbah mana?" Dia kata, "Teks khutbah daripada tahun pertama, tahun kedua. Semua tu teks khutbah lah tu." Teks khutbah mengaji bertahun-tahun, dia kata, tiba-tiba dia suruh naik sehari hari Jumaat tu, bukan sampai sejam pun, 20 minit minta teks khutbah. Dia kata, lama dah mengaji teks khutbah, belajar teks khutbah, maka semua sekali teks khutbah, lala sekali tak jadi minta, takut nak minta.
Saya balik di pondok, saya hafal semua sekali dalam kepala kita tu masa tu. Kita tengok beli di kedai buku, khutbah pilihan masa tu kita pun hafal lagi masa tu. Sekarang tak payah hafal dah. Pasal isu dalam kepala kita. Tapi kadang-kadang kita tembok apa depan mata kita. Tembok jarak dekat ada, tembok jarak jauh ada, macam-macam ada. Siapa kena nasib lah. Semua kena jadi. Pasal apa? Pasal tek tak ada kan? Macam tu. Nabi kan dia tengah-tengah khutbah ada benda salah. Dia tegur macam tu. Itu penting. Spontan. Tapi kita di Selangor ke di mana-mana tuan-tuan, teks khutbah kita tuan-tuan, ada panel-panel khutbah yang hebat tuan-tuan, isi-isi kandungannya alhamdulillah bagus tuan-tuan. Kalau kita baca pun dengan nada yang baik, insya-Allah orang boleh terima. Tapi kalau baca macam baca berita tuan-tuan, selamatlah tuan-tuan jawab dia. Macam berita terkini tuan-tuan kita baca. Habis maknanya kita buat dengan nada yang betul. Saya bercakap bolehlah, nak buat tak tahulah tuan-tuan yang menilai, tak tahu saya tuan-tuan. Aku dudukan sebenar. Boleh? Habis bulan depan sambung. Ada lagi? Last one. Okey. Perjanjian TPPA tuan-tuan. Ini bahaya ni. Okey. Ada pencerahan tuan-tuan, tapi bukan dalam bahasa kita. Sedangkan dalam masyarakat kita ni majoriti masyarakat Melayu, tapi pendedahan pencerahan tersebut dalam bahasa Inggeris tuan-tuan. Ada 6,000 muka surat tuan-tuan. Bila mana dikaji soal selidik tuan-tuan, banyak buruk daripada baik tuan-tuan. Jadi sebab tu tuan-tuan, setiap keputusan yang nak dibuat tuan-tuan, bila mana mengikut kajian-kajian tertentu yang dibuat, banyak keburukan daripada kebaikan tuan-tuan. Dalam fiqh dia ada akhafud daruraini. Ambil hak mana lebih kurang mudarat dia tuan-tuan. Ambil hak mana lebih kurang mudarat tuan-tuan. Tengok kaji banyak mudarat daripada kebaikan. Maknanya teruskan ataupun tak payah teruskan. Maka ketika itu tak payah teruskanlah tuan-tuan. Tapi kita dah buat dah tuan-tuan. Buat demo lah, itulah, dah tunjuk cara kita tuan-tuan, kuasa yang ada pada kita, kemampuan kita, dengan bantahan demi bantahan. Moga-moga tuan-tuan, kalau berlaku juga tuan-tuan, berlaku kezaliman dalam negeri kita, dalam negara kita tuan-tuan, paling kurang kita ada jawapan depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ini usaha kita dah berhimpun di padang merbuk Itali tuan-tuan. Kita dah berhimpun Itali tuan-tuan. Kita dah buat bantahan demi bantahan. Kalau berlaku juga tuan-tuan, maka apakan daya kita tuan-tuan. Kita hanya doa ketika itu, kerana kuasa bukan ada pada kita tuan-tuan. Paling kurang kita ada jawapan depan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kezaliman yang berlaku. Moga-moga tuan-tuan, Allah Taala tetap memberi pembelaan kepada kita semua, insya-Allah. Perincian tak boleh cerita sini, cari stage lain. Boleh saya perincikan. Cuma boleh buat secara umum macam itulah, sebagai bentuk muhasabah bersama, insya-Allah. Moga-moga kita terus istiqamah sehingga mendapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sekadar itu sajalah untuk malam ini. Apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang, kelemahan dan kejahilan saya sendiri, mohon maaf, mohon ampun di atas segala kekurangan dan ketelanjuran. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.